Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam topik Tata Bahasa, Simpulan Bahasa. Sebelum itu, mari saya kongsikan maksud simpulan bahasa kepada semua. Simpulan bahasa ialah gabungan dua perkataan biasa yang digabungkan untuk membawa maksud tertentu. Mari kita lihat soalan-soalan berkisarkan tentang simpulan bahasa. Soalan pertama, Cikgu Zamzarina mudah mengajar kelas 5 Ibnu Khaldun kerana murid-muridnya. Tempat kosong. A. Rambang mata. B. Otak udang. C. Tajam akal. D. Buah fikiran. Dalam soalan simpulan bahasa ini, murid-murid perlu mengenal pasti maksud simpulan bahasa yang diberikan. Mari kita lihat satu persatu makna simpulan bahasa ini. Rambang mata bermaksud sukar untuk membuat pilihan. Otak udang bermaksud tidak pandai. Tajam akal bermaksud pintar. Buah fikiran bermaksud pandangan atau pendapat. Mari kita lihat soalan. Dalam soalan ini, mempunyai kata kunci yang memudahkan murid untuk mengenal pasti simpulan bahasa mana yang tepat. Mudah mengajar adalah kata kunci soalan ini. Jadi murid-murid dapatkah jawapannya? Jawapannya tajam akal. Kita beralih ke soalan kedua. Miza menjadi tempat kosong pasukan sekolahnya dalam perlawanan bola jaring pada petang tadi. A. Anak emas. B. Kaki ayam. C. Ayam tambatan. D. Berat sebelah. Mari kita lihat maksud-maksud simpulan bahasa yang diberikan. Anak emas ialah orang yang sangat disayangi. Kaki ayam tidak memakai kasut atau selipar. Ayam tambatan pula bermaksud orang harapan dalam pasukan. Berat sebelah, sikap tidak adil. Kita lihat pada soalan tadi, di manakah kata kunci soalan tersebut? Perlawanan adalah kata kunci soalan, jadi simpulan bahasa yang tepat bagi soalan ini ialah ayam tambatan. Soalan yang ketiga ialah Alisha, tempat kosong, apabila melihat berbagai-bagai baju yang dijual di kedai itu. Simpulan bahasa yang diberikan ialah A. Sakit hati. B. Besar hati. C. Ada hati. D. Rambang mata. Kita lihat satu persatu maksud simpulan bahasa ini. Sakit hati bermaksud berasa sangat tersinggung dan marah. Besar hati bangga atau gembira. Ada hati bermaksud berhajat mendapatkan sesuatu. Rambang mata sukar untuk membuat pilihan. Mari kita lihat kembali soalan simpulan bahasa. Alisha, tempat kosong, apabila melihat berbagai-bagai baju yang dijual di kedai itu. Kata kunci dalam soalan ini ialah berbagai-bagai baju yang dijual. Jadi mari kita lihat jawapan simpulan bahasa mana yang tepat untuk soalan di atas. Tentunya rambang mata. Soalan keempat. Hakimah selalu duduk di bawah pokok atau di tempat yang redup kerana dia
tempat kosong. A. Raja sehari. B. Puteri Raja. C. Puteri Lilin. D. Puteri bongsu. Okey, mari kita lihat maksud-maksud simpulan bahasa ini. Raja sehari bermaksud pasangan pengantin baru. Puteri Raja pula bermaksud anak perempuan kepada raja. Puteri Lilin, wanita yang tidak tahan kena panas. Puteri bongsu, anak perempuan raja yang paling muda. Jadi, mari kita lihat soalan. Dalam soalan ini, kata kuncinya ialah tempat yang redup. Jadi, dalam soalan ini memberitahu Akhimah selalu duduk di bawah pokok, iaitu di tempat redup, kerana jawapan yang paling tepat dalam simpulan bahasa ini ialah Puteri Lilin. Ya, kerana Hakimah tidak tahan dengan cuaca panas. Soalan kelima ialah Encik Iyad menggunakan upah yang diperolehi daripada kerja sambilannya sebagai tempat kosong. A. Wang saku. B. Duit kopi. C. Gaji buta. D. Wang muka. Mari kita lihat maksud-maksud simpulan bahasa ini. Wang saku bermaksud duit yang diberikan sebagai belanja harian. Duit kopi ialah wang sogokan atau suapan untuk mendapatkan sesuatu. Gaji buta bermaksud gaji yang diterima dengan tidak bekerja bersungguh-sungguh. Wang muka pula bermaksud wang pendahuluan. Jadi dalam soalan ini, kata kuncinya ialah menggunakan upah kerja sambilan. Jadi jawapan yang tepat bagi soalan ini ialah wang saku. Soalan simpulan bahasa yang keenam ialah masalah itu masih belum selesai kerana setiap rundingan sentiasa menemui tempat kosong. A. Makan angin. B. Jalan buntu. C. Jauh hati. D. Keras sumbang. Mari kita lihat maksud-maksud simpulan bahasa yang diberikan. Makan angin bermaksud bersiar-siar atau melancung. Jalan buntu pula bermaksud tidak ada jalan keluar. Jauh hati pula tersinggung oleh perbuatan atau percakapan orang lain. Keras sumbang pula bermaksud orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain. Mari kita lihat soalan. Dalam soalan ini juga mempunyai kata kunci. Soalan ini meminta kamu memikirkan masalah yang dihadapi belum selesai walaupun sudah diadakan rundingan dan kaitkan dengan simpulan bahasa yang sesuai. Kata kunci dalam soalan ini ialah belum selesai. Apa yang belum selesai? Masalah. Mari kita lihat jawapan simpulan bahasa yang betul dan tepat. Jalan buntu ialah jawapan yang tepat bagi simpulan bahasa di atas. Soalan ketujuh ialah Ahmad Haziq membawa tempat kosong semasa melawat kawannya di hospital. A. Buah pena. B. Buah hati. C. Buah tangan. D. Bekas tangan. Buah pena bermaksud hasil tulisan atau karangan. Buah hati tentulah maksudnya orang yang disayangi. Buah tangan, hadiah yang dibawa ketika melawat seseorang, sama ada di hospital ataupun menziari jiran tetangga. Bekas tangan pula ialah hasil perbuatan seseorang. Okey, mari kita lihat soalan tadi. Ahmad Haziq membawa tempat kosong semasa melawat kawannya di hospital. Apakah kata kunci soalan ini? Melawat kawannya. Jadi, simpulan bahasa yang sesuai ialah
buah tangan. Kerana buah tangan bermaksud hadiah yang dibawa ketika kita melawat seseorang yang sakit di hospital. Soalan simpulan bahasa yang ke-8 ialah Akif bergaduh dengan Aidil adalah disebabkan Syamil menjadi tempat kosongnya. A. Batu loncatan. B. Banyak mulut. C. Batu api. D. Batu penghalang. Mari kita lihat maksud simpulan bahasa ini. Batu loncatan ialah asas atau tapak untuk meningkat. Banyak mulut pula ialah suka bercakap banyak. Batu api ialah orang yang suka menghasut. Batu penghalang orang atau perkara yang menjadi halangan kepada sesuatu yang ingin kita lakukan. Okay, dalam soalan ini, kata kuncinya bergaduh. Jika kita lihat makna dalam simpulan bahasa yang diberikan, Akif bergaduh dengan Aidil disebabkan sikap Syamil yang suka menjadi batu api. Jadi jawapannya ialah C, batu api. Soalan yang ke-9 ialah Pak Zarul dapat hidup senang hasil tempat kosongnya berbakti kepada tanah. A. Kacang hantu. B. Makan suap. C. Intan terpilih. D. Titik perlu. Kacang hantu bermaksud orang jahat atau nakal. Apa itu makan suap? Makan suap ialah menerima rasuah. Intan terpilih pula bermaksud orang yang sangat istimewa. Titik perlu, penat lelah atau usaha yang bersungguh-sungguh. Dalam soalan simpulan bahasa yang ke-9 ini, kata kuncinya ialah berbakti kepada tanah. Jadi, simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan soalan ini ialah D. Titik perlu. Soalan ke-10 ialah sekiranya kamu tidak pasti, jangan cuba hendak membuat tempat kosong. A. Atas pagar. B. Hilang akal. C. Makan hati. D. Sekap jarang. Atas pagar bermaksud tidak berpihak kepada sesiapa. Hilang akal pula bermaksud kebingungan atau tidak boleh berfikir. Makan hati, kesedihan yang amat sangat. Sekap jarang, tuduhan yang dibuat secara teragak-agak. Dengan kata lain, tanpa adanya usul peresa. Jadi, kita lihat soalan. Sekiranya kamu tidak pasti, jangan cuba hendak membuat. Kata kuncinya ialah tidak pasti. Jadi, manakah soalan ataupun simpulan bahasa yang sesuai bagi soalan di atas? Tentunya sekap jarang. Soalan ke-11 ialah lelaki yang mencurigakan itu membuka tempat kosong apabila disegah oleh deraman. A. Langkah kanan. B. Langkah bendul. C. Langkah sumbang. D. Langkah seribu. Mari kita lihat makna-makna simpulan bahasa ini. Langkah kanan bermaksud bernasib baik. Langkah bendul ialah berkahwin dahulu daripada kakak. Langkah sumbang perbuatan yang salah langkah. Langkah seribu ialah meninggalkan sesuatu tempat dengan cepat. Dalam soalan ini, kata kuncinya mencurigakan. Dan bila kita melihat orang yang mencurigakan, apabila disegah, orang itu akan bertindak seperti simpulan bahasa ini, iaitu langkah seribu. Soalan simpulan bahasa yang ke-12, Safi tidak disukai oleh rakan-rakannya kerana sikapnya yang tempat kosong. A. Hidung tinggi. B. Bulat hati. C. Harga diri. D. Buah mulut.
Sebelum itu, mari kita lihat dulu makna simpulan bahasa. Hidung tinggi bermaksud sombong. Bulat hati, semua ahli bersetuju. Harga diri bermaksud maruah diri. Buah mulut pula bermaksud perkara yang menjadi bahan perbualan ramai. Jadi, kata kunci dalam soalan ini ialah tidak disukai. Siapa yang tidak disukai? Safi. Ya, kerana sikapnya hidung tinggi. Soalan ke-13 ialah Cik Samad dan keluarganya yang tempat kosong itu dipulaukan oleh jiran-jiran mereka. A. Ayam tambatan. B. Kera sumbang. C. Kutu embun. D. Akal kancil. Maksud simpulan bahasa ini ialah ayam tambatan, orang harapan dalam pasukan. Kera sumbang, tidak suka bergaul dengan orang lain. Kutu embun, orang yang suka merayau-rayau sehingga lewat malam. Akal kancil, bijak dan pintar menipu. Jadi, dalam soalan ini, kata kuncinya ialah dipulaukan. Jawapan yang tepat untuk soalan di atas ialah kera sumbang. Soalan simpulan bahasa yang seterusnya ialah saya tidak bersetuju dengan sikap Encik Irfan yang suka tempat kosong dalam mengendalikan kerja-kerjanya. A. Mulut tempayan. B. Dalam tangan. C. Panjang tangan. D. Lepas tangan. Apakah maksud simpulan bahasa ini? Mari kita lihat. Mulut tempayan, orang yang tidak boleh simpan rahsia. Dalam tangan, bermaksud pasti boleh dapat. Panjang tangan pula bermaksud suka mencuri. Lepas tangan, tidak mahu bertanggungjawab akan sesuatu. Jadi, dalam soalan ini, kata kuncinya ialah mengendalikan kerja-kerjanya. Jadi, sikap Encik Irfan ini tidak disukai kerana lepas tangan. Ya. Soalan simpulan bahasa yang ke-15. Mangsa kemalangan itu, tempat kosong, ketika diselamatkan oleh orang ramai. A. Tidur mati. B. Lipas kudung. C. Nyawa-nyawa ikan. D. Mata petai. Pernahkah kalian mendengar simpulan bahasa ini? Mari cikgu terangkan maksud simpulan bahasa ini. Tidur mati bermaksud tidur yang sangat nyenyak. Lipas kudung, buat sesuatu kerja dengan pantas. Nyawa-nyawa ikan bermaksud hampir-hampir mati. Mata petai pula ialah mata yang tidak dapat melihat dengan betul. Dalam soalan di atas, kata kuncinya ialah mangsa kemalangan. Jadi, jawapan untuk soalan ini ialah nyawa-nyawa ikan. Soalan ke-16 pula ialah rupa-rupanya apa yang dikatakan oleh Ainul hanya tempat kosong. A. Gulung tikar. B. Durian runtuh. C. Tangan kosong. D. Omong kosong. Apakah maksudnya? Gulung tikar ialah menutup perniagaan kerana kerugian. Durian runtuh pula keuntungan yang tidak disangka-sangka. Tangan kosong bermaksud hampa. Omong kosong bermaksud cakap kosong atau cakap yang tidak boleh dipercayai. Okay, dalam soalan ini, kita lihat apakah kata kunci soalan. Dikatakan. Jadi, simpulan bahasa yang tepat untuk soalan di atas ialah omong kosong. Soalan ke-17 ialah harga barang elektrik dan elektronik di gendong itu tempat kosong dan mahal pula. A. Paku Belanda. B. Lintah darat. C.
mata duitan di tangkai jering. Kita lihat maksud simpulan bahasa ini. Paku Belanda bermaksud harga tetap. Lintah darat ialah peniaga yang mengambil keuntungan terlalu tinggi. Mata duitan ialah mementingkan wang. Tangkai jering pula bermaksud kedekut. Jadi kita lihat soalan. Kata kunci di sini ialah harga barang. Jadi jawapan yang tepat untuk soalan di atas ialah A, iaitu paku Belanda. Soalan ke-18 ialah pemuda yang kurang sioman itu tersengih-sengih seperti tempat kosong apabila lalu di hadapan gadis itu. A. Kerang busuk. B. Cacing kepanasan. C. Kepala batu. D. Pisau cukur. Kerang busuk bermaksud tersengih-sengih tidak menentu. Cacing kepanasan pula bermaksud tidak boleh duduk diam atau gelisah. Kepala batu, sikap degil atau enggan ikut nasihat. Pisau cukur ialah wanita yang suka mengikis kekayaan lelaki. Dalam soalan ini, tersengih-sengih ialah kata kunci. Jadi, jawapan untuk soalan di atas ialah kerang busuk. Soalan ke-19, nelayan-nelayan di perkampungan itu kerap ditindas oleh tempat kosong itu. A. Lintah darat. B. Pisau cukur. C. Muka tembok. D. Alim-alim kucing. Mari kita lihat makna simpulan bahasa ini. Lintah darat ialah peniaga yang mengambil keuntungan terlalu tinggi. Pisau cukur, wanita yang suka mengikis kekayaan lelaki. Muka tembok pula ialah orang yang tidak tahu malu. Alim-alim kucing bermaksud pura-pura baik. Dalam soalan ini, kata kuncinya ialah kerap ditindas. Jadi, simpulan bahasa yang sesuai ialah lintah darat. Soalan simpulan bahasa yang terakhir ialah Soleha tidak berani mendekati mangsa kemalangan itu kerana dia muda, tempat kosong. A. Hutang darah. B. Naik darah. C. Mabuk darah. D. Pilih bulu. Maksud-maksud simpulan bahasa ini ialah hutang darah ialah menuntut bela atas sesuatu kejadian. Naik darah pula bermaksud marah. Mabuk darah ialah pening atau pingsan kerana melihat darah. Pilih bulu ialah memandang kedudukan, bangsa dan keturunan. Dalam soalan ini, kata kuncinya ialah tidak berani mendekati mangsa kemalangan. Jadi jawapan yang sesuai ialah C. Mabuk darah.